إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه الفطر. Atau ia hendak kata Tuhan tiga supaya dapat kelulusan periksa ataupun lainnya, atau ia niat hendak kata Dajjal itu Tuhan supaya dapat makanan, atau ia niat hendak jadi kafir sebentar kemudian ia hendak kembali kepada Islam, nescaya jadi kafir sekarang itu juga. Auzubillah. Syukur kita pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, anugerah daripada dia semata masih kita berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah dapat kita Islam, layakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur kita diberi kita iman dengan boleh kita kenal dan faham siapa Allah Taala walaupun tak nampak di mata, hadir di hati. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita kehalubaan nak belajar supaya kenal dan faham matlamat hidup kita dan faham apa maksud dan visi misi hidup kita yang kena capai, dan dapat kita bertemu dengan orang boleh tunjukkan kita jalan-jalan kepada Allah Ta'ala ni. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita lapangan masa keupayaan bagi ni boleh hadir untuk salat subuh berjemaah. Dapat pula insya-Allah kita nak menggunakan kesempatan yang masih dikurniakan pada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa yang seumpama ini untuk meneruskan bacaan daripada kitab Risalah Firriddah. Seterusnya apa yang kita nak sambung ni ialah perkara yang boleh, masih lagi perkara yang membatalkan akidah. Apa dia? Itulah satu orang ni dia sebut, dia kata apa dia? Tuhan ni tiga. Subhanallah. Mustahil Allah Ta'ala tiga. Tapi dia sebut kataan ni, tujuan dia buat apa? Dia sebut ni kalau memang dia iktikad Tuhan tiga ni memang out terus lah kan? Tapi dia sebut supaya dapat kelulusan periksa. Sebut perkataan-perkataan jadi kufur sedangkan bukan jadi satu darurat untuk menyebut perkataan kufur adalah kufur. Kaedah ni. Kaedah kita dalam syarak, kalau seseorang dipaksa untuk menyebut perkataan kufur yang kalau kita tak sebut perkataan tu nescaya terancam nyawa kita, dengan makna kita akan diancam bunuh jika tidak menyebut kalimah kufur. Kaedah kita harus untuk menyebut kalimah tersebut untuk pelihara nyawa. Yang tu dipanggil darurat dalam bab menyebut kalimah kufur kerana nak jaga nyawa. Dalam Quran, man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran. Apa kepala dia tu? Ingat. Fa alaihi ghadabu min Allah
Man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Memang kepala dia macam tu. Walakin man syaraha bil kufri sadran. Allah. Tak ingat bangkai. Nak sebut tahan tu lah. Yang kata siapa-siapa yang dipaksa, memang dah sebut tu ayat tu, terjemah itulah, man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia ni dipaksa untuk menyebut kalimah-kalimah kufur, sedangkan hati dia tak berubah sikit pun pendirian dia, keyakinan dia, faham dia, kenal dia siapa Allah Ta'ala. Tapi dia atas maslahat nak jaga nyawa. Kalau kita tak sebut kalimah kufur tu, nescaya kita akan dibunuh. Kita diharuskan menyebut kalimah kufur tersebut di atas elat tersebut. Cuma dua bit istilahnya, menyebut kalimah kufur kerana darurat nak pelihara nyawa. Darurat tu kena faham elok-elok. Jadi kalau sebut Allah Ta'ala tiga, Tuhan ni tiga, pasal darurat nak jawab periksa. Tak ada darurat jawab periksa untuk sebut kalimah kufur. Tak ada. Tak ada. Kalau kita belajar dalam tafsir, belajar kaedah akidah pun, memang keharusan nak sebut kalimah kufur ada. Dalam bab jika kita dipaksa sebut, jika tak disebut kita akan dibunuh. Ada kaedah tu. Ada kaedah tu. Kaedah itulah yang berlaku Ashabul Ukhdud tu. Nisbah harus. Tapi kalau kita tak sebut kalimah kufur, kerana tak rela sama sekali untuk sebut kalimah kufur, di atas kuatnya iman kita dan sanggup menghadapi apa saja, kalau bunuh pun bunuhlah daripada hidup menyebut kalimah kufur. Kalau kita bertahan di atas akidah itu dan dikenakan tindakan sampai tahap dibunuh, itu lagi baik. Itu seabdal keadaan. Yang inilah zaman sahabat dulu, paling ramai keadaan sahabat yang ni tak berganjak sikit pun untuk menyebut kalimah kufur, sekalipun dipaksa dan diancam untuk dibunuh jika tidak menyebut kalimah-kalimah kufur. Walau bagaimanapun ada di kalangan sahabat, khasnya pada awal-awal Islam dulu, di sejarah sikit, yang menyebabkan ada hukum-hukum macam ni dalam agama kita, yang mereka ni bila disuruh kufur, di atas ancaman bunuh jika tak sebut, ada di antara mereka yang terpaksa sebut. Pasal apa? Pasal diancam bunuh, dan bila disebut tu punyalah dia susah hati di atas kerana dah sebut kalimah kufur. Dan memang sebelum tu pun belum ada hukum lagi tentang orang yang dipaksa menyebut kalimah kufur sedangkan dia memang tak mau kufur. Dengan sebab tu turun ayat Quran, antaranya yang saya baca ni. Nak sebut kepala tu lah, jumpa dah. Tak jumpa lagi. Hari ni buat sangkut pula baca Quran, selalu baca. Ingat aja ayat tu. Man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra. Kepala dia tu. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha. Tu. Man kafara billahi min ba'di imanihim illa man ukriha. Man kafara billahi min ba'di imanihim. Siapa yang dia kufur dengan Allah Ta'ala min ba'di imanihi, selepas daripada beriman dia. Jadi kufur ni benda salah. Dia benda salah, dia akan ada jawab ayat tu. Kata uslub Quran ni halus bahasa dia. Ada jawab belakang tu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
Melainkan orang yang dia ni dipaksa, diancam bunuh, padahal hati dia masih tetap dalam keadaan beriman. Walakin man syaraha bil kufri sadra, tapi siapa yang memang dengan lapang dada sebut kalimah kufur ni, fa alaihi ghadabun minallah, maka dapat kemurkaan daripada Allah Taala. Quran tu apa, tengok surah mana, ayat mana. Yang tu antara sebab-sebab datang ayat Quran, sebab nuzul ayat Quran yang saya sebut tadi. Ada kisah sahabat yang bila dia ni diancam bunuh, bila disuruh sebut apa berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah, disuruh sebut Hubal. Saya tak ingat nama-nama berhala apa disebut tu. Antaranya disebut itulah Hubal. Nama berhala tu atas kata, nak kata Tuhan aku bernama Hubal. Dia terpaksa sebut tu pasal ancam bunuh. Dia dah rasa habis lah iman dia. Kemudian datang Jibril, turunkan wahyu kepada Rasulullah, turun ayat ni. Dan hukum tu masih ada sampai kat kita sekarang. Cuma topik dia darurat dibunuh. Kisah ni juga berlaku macam mana sebelum zaman Rasulullah, kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Yang ada seorang budak, panjang cerita Ashabul Ukhdud tu, yang dia ni telah dipilih khas oleh pemerintah pada masa tu nak belajar ilmu sihir untuk ganti jadi tukang sihir di raja. Tapi budak tu dalam perjalanan nak pergi belajar sihir, dia jumpa seorang ahli kitab, ajar dia iman dengan Allah Ta'ala, yang akhirnya sampai tahap dia diancam bunuh kalau mengaku ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala, tapi dia pilih tetap di atas akidah, sehingga raja nak bunuh dia, kisah nak bunuh tu panjang, sehingga akhirnya dia mati dengan panahan daripada raja yang menyuruh dia kufur tu, dengan panahan daripada raja tu sendiri, tapi dengan syarat sebut bismillah. Bismillahirabbil ghulam. Mati kena panah kat kepala sini, dia pegang mati. Tu cerita Ashabul Ukhdud. Begitu juga cerita Masyitah tu, yang bila disuruh perintah untuk mengaku Fir'aun tu adalah Tuhan, dia, suami dia dan 3 orang anak dia, tapi tak berganjak sikit pun. Nak menunjukkan kata kalau dipaksa tak berganjak walaupun dibunuh, itu sebaik keadaan. Allahumma salli alaihi wasallam. Keluarga Yasir, Sumayyah. Kalau awal-awal Islam tu cerita dia lah, keluarga Yasir. Tapi Yasir tu, Yasir tu nama sahabat tu, yang dia yang sebut Hubal tu. Bila dia sebut tu, dia dah rasa tercabut iman dah. Tapi hati memang tak pernah ubah. Tapi pasal tak gamak untuk menerima kata dia dibunuh tu, tak sanggup untuk dibunuh, disiksa sampai tahap dibunuh tu, tak sanggup tu, maka untuk melepaskan daripada siksaan bunuh tu, disebut tu untuk melepaskan daripada azab, daripada kena siksa, turun sebab ayat Quran. Tu sebab turun ayat Quran tadi tu. Tapi asal kita bicara ni, kalau dia sebut kalimah-kalimah kufur pasal nak jawab periksa. Periksa bukan darurat. Satu, periksa bukan darurat untuk segala-galanya. Apa dia? Darurat baca Quran, hafal Quran kerana nak periksa, kerana nak stamp. Haid pun baca Quran. Tak. Baca Quran masa haid saja sebut nak sebut. Darurat ni adalah satu lesi besar zaman ni, cukup celaka besar ni zaman ni orang pakai. Darurat. Nak beli kereta siapa? Darurat. Siapa? Kalau tak ambil loan, tak ambil riba, maka kita tak boleh beli kereta baru. Darurat. Kepala otak kan, kalau dia ajak tu. Dosa besar gilanya tu. Cuma yang tu bukan bab kufur lah, tapi bab dosa. Saya nak sebut satu lagi ni, ni orang tengah mahal ni kan, sebut ni kan. Tak ambil ni apa?
kena ambil tindakan. Tak ambil ni, kita akan ambil tindakan darurat. Maksudnya apa? Terpaksa ambil ni. Siapa dia ajak darurat tak mana? Berapa ramai yang didapati bermasalah, sakit tapi boleh sembuh, tak makan ubat apa pun, apa daruratnya nak suntik binatang tu? Ni mana darurat dia? Yang tu pun untuk saya kata celaka besar zaman ni, perkataan darurat tu dipakai. Kaedah kita darurat ni untuk pelihara nyawa, memang nak pelihara nyawa sampai kalau tak cocok mati misalnya. Tak kata Tuhan tiga bunuh, pergi masuk Amerika, what is your religion? Muslim, pang dia bagi depan mata kita. Uish. Kalau boleh sanggup, jalan. Kalau pasal darurat nak pelihara nyawa ni depan mata ni, what is your are you Muslim? Pang dia bagi kepala. Lalu gitu. Are you Muslim? Pang dia bagi kepala. Kita ketar siap, terkencing siap ni. Are you Muslim? Yes, bang dia bagi. Selesai. Tak apa. Katalah dia bagi buat macam-macam kan. Kita tak akan menganjak sikit pun. Ada darurat di situ. Situ betul darurat. Yang ni darurat benda. Saya nak sebut darurat tu lah pasal saya kata kita kena mengaji elok-elok, faham elok-elok, biar reti agama elok-elok. Jangan jadi lembu cucuk hidung, aci orang sebut macam ni. Pasal zaman ni ulama suq ni banyak sangat lah. Orang yang cakap agama tapi tak menepati piawaian agama ni ramai sangat lah. Yang bercakap agama ni orang-orang memang dilantik untuk jadi orang agama. Memang mengaji agama, tapi rosak dah agama dia. Kasar sikit lah sebut itu lah. Nak kata macam mana, memang kena sebut lah kan ni. Nak kata apa? Banyak sangat, ramai sangat. Banyak sangat. Bukan ramai lah, banyak sangat lah. Risau kita tengok kan. Dah tak berani dah nak cakap apa sepatutnya kena bercakap. Semua dah jadi anjing, jelai lidah, lapar. Kaedah kita tak boleh menyebut kalimah kufur, melainkan dobit dia darurat, dibunuh. Boleh sebut. Tian dia kata, kalau disebut Tuhan tiga, pasal apa? Nak lulus periksa. Atau apa? Contoh zaman ni buat PhD. Kat mana Amerika? PhD tu tajuk apa? Nabi Muhammad misalnya adalah penggemar wanita. Buat tesis tajuk tu. Memang lulus. Lulus tapi kufur. Dapat PhD. Buat satu lagi PhD apa? Tiga. Kristian lebih baik daripada Islam. Buat PhD. Tapi bukan jadi Islam. Buat PhD. Buat, lulus. Kufur tu. Semata-mata nak jawab periksa. Semata-mata nak ambil PhD. Tak ada darurat. Kalau tak, saya tak boleh dapat PhD pasal ni assignment saya. Kepala otak siapa dia ajak gitu. Tak ada istilah darurat pasal nak periksa. Tak ada. Jadi saya sebut ni, tak ada darurat untuk baca Quran pasal masa haid kerana stamp, kerana SPM. Tak ada. Darurat. Kepala otak kan. Darurat apa tu? Kasar, saya terpaksa sebut kata apa kasar macam ni. Sebab benda tu salah besar lah. Dia salah besar. Darurat terpaksa ambil babi. Darurat kalau dalam bab babi ni tak makan babi mati. Kan kita belajar darurat macam tu kan. Ni. Adakah tak ambil ubat ni mati baru darurat? Yang ni tak ada apa-apa pun. Habis-habis diisytiharkan darurat. Benda tu saya kata jangan jadi lembu cucuk hidung. Jadi faham elok. Ulama kita dah ajar disiplin ni satu. Cuma disiplin macam ni lah, kita tengok ustaz-ustaz lah ni tak ajar dah tu. Tambah kalau kata pemerintah lagi dia tak ajar benda-benda macam tu, bahkan dia ajar kita lagi kurang ajar lagi ada dengan syariat. Yang ni alhamdulillah Allah Taala bagi lagi iman kat kita.
Dia bagi lagi kesedaran kat kita. Kita nak jaga bab-bab macam ni. Dan nak cari orang-orang yang memang berani nak cakap macam ni pun memang tak ramai lah. Memang tak ramai lah. Mudah Allah Ta'ala pelihara iman kita. Jaga iman kita. Paling besar takut iman ni lah. Tercabut iman ni, Allah, sia-sia lah hidup. Walaupun kau bahagia tahun ke bumi ni dengan harta benda, dengan dapat macam-macam ganjaran yang diberi oleh si dia, kan? Tapi tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Mati sia-sia, buat apa? Na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara iman kita. Zaman kita lah ni, zaman fitrah zaman kita lah ni. Itu disebut satu hal. Itu zaman lah ni. Lagi atau dia niat kata Dajjal tu Tuhan, mengaku Dajjal ni Tuhan. Pasal apa? Supaya dapat makanan. Itu antara fitnah Dajjal esok. Kata Dajjal ni Tuhan, dapat makanan. Pasal masa Dajjal tu hari pertama dia macam setahun. Bayang tengok huru-hara dia. Kita PKP ni kalau berkawat pun tak boleh keluar. Makanan dia bagi. Dajjal esok macam mana? Hari pertama macam setahun. Maksudnya 6 bulan sejuk, 6 bulan panas. Dia bukan 6 bulan siang panas macam siang malam tak. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Setahun tu macam sehari. Tapi sembahyang setahun lah. Yang tu yang kena tengok masa, jam apa kena tengok betul-betul. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada fitnah Dajjal lah tuan. Dajjal lah tuan. Daripada Dajjal dan fitnah Dajjal. Kita zaman fitnah Dajjal dah ni. Kita, kalau saya tak ada apa lain nak sebut lah. Memang kita duduk zaman fitnah Dajjal, gila dah zaman ni. Berapa orang boleh lepas agama dia dengan sebab fitnah-fitnah yang ada zaman ni. Nisbah tak dapat kerja, duit tak ada, cengkaman hidup macam ni, sampai dia nak bunuh diri. Allah. Macam-macam hal lah nak sebut. Bodoh kan. Mudah tak nak pelihara kita. Ke atas kita wajib tu yang kata mengaji, belajar, faham, buat amalan tu, zikir, selawat, surah kahfi, baca macam-macam lah. Allahumma salli wa sallim ala. Buat apa tu? Pasal nak jaga iman. Jaga iman. Zaman lah ni kadang-kadang tak ada ancaman apa-apa pun, kita yang gedi-gedi pergi buat benda-benda haram. Itulah lagi fitnah lah tuan. Kalau kita disuruh buat benda haram dengan tawaran sesuatu tu satu hal. Ni tak ada tawaran apa-apa pun, kita sendiri yang gedi-gedi pergi buat benda haram, gedi-gedi pergi cari benda haram. Tu memang dah terkena fitnah gila kan. Yang ni dipaksa ni, terpaksa kan. Ataupun ada ancaman, tapi ancaman ni pun bukan darurat yang dibenarkan kita untuk kufur ni. Tak ada. Jadi kalau kes Dajjal esok, kerana semata-mata nak dapatkan makanan, sebut Tuhan ni, Dajjal ni Tuhan, bukan ada itikad apa-apa pun, pasal nak jaga, nak ambil makanan. Tak ada. Pasal bab Dajjal kena jaga elok-elok. Mengaku Tuhan, mengaku Dajjal Tuhan dengan pasal nak jaga makanan, kalau tidak mati. Tak ada. Tak ada darurat itu. Tak ada darurat itu. Biar mati tak makan. Nak kata Tuhan, Dajjal tu Tuhan, tidak sama sekali. Itu fitnah Dajjal. Satu Masyitah tu, kita dengar kisah Rasulullah Isra Mi'raj tu. Masyitah yang tukar sikat rambut Firaun tu. Walaupun makan gaji dengan Firaun, untuk kata Firaun ni Tuhan, tak pasal. Aku makan gaji pasal jadi tukang sikat Firaun, memang hak dia untuk dia makan gaji. Tapi dengan sebab itu nak taat mutlak kepada siapa yang bagi dia gaji, sampai nak mengaku orang Firaun tu sebagai Tuhan, tidak sama sekali. Kalau kau sekalipun diancam dengan mati, matilah sekalipun dia dengan suami dia dan anak dia semua mati. Kita kena jadi macam Masyitah macam tu. Memang kena kuat lah. Itulah cuma sebut memang kena kuat. Kita ni Allahu Akbar. Doa banyaklah Tuhan. Sebab kita dan ngaji dan belajar ni, bagi faham elok perjalanan agama supaya kerti agama. Pasal yang jadi Dajjal yang akan rosakkan agama ni pun orang agama kan. Jaga elok.
Dan nak kata dia tak Islam, kafir, kasar sangat bahasa tu kan. Nah, dia pun adalah mengaku, dia pun duk mengaku dia Islam. Kata dia, you ingat I tak Islam ke? I'm also Muslim, you know. Dan saya ni buat ni pasal saya nak jaga agama. Oh. Agama Islam mengajar kita supaya macam ni. Oh. Kita nak sebut kita punya prinsip nak jaga agama dengan apa kita tengok ni memang fitnah macam-macam lah. Kan? Benda yang memang tak manfaat. Tak ambil benda tu pun boleh sihat. Tak ambil benda tu pun boleh sembuh. Tapi dia suruh setiap orang kena ambil. Tak fitnah tu. Dia pun tak jamin apa yang dia bagi itu boleh sembuh. Dia pun tak jamin apa yang dia bagi tu, yang tu boleh menjamin, boleh prevent kita daripada kena sesuatu penyakit. Dia pun tak jamin. Bahkan berapa ramai orang yang kena tu pula dengan sebab apa, sebelum dia bagi suntikan tu, bahkan kena apa, swab tu, test baru kena ujian tu pun dengan sebab tu batuk, demam, muntah, cibirit. Dengan sebab tu, sebelum tu tak ada apa-apa. Bukan sikit orang. Depan mata kita tengok, berapa ramai kenalan kita. Tak tambah dulu hanya berapa orang. Yang kenalan kita keliling yang duk cerita macam tu bukan sikit. Tapi cerita tu tak diceritakan. Kalau cerita, hang cerita macam ni. Hang cerita macam ni. Hang pecah rahsia macam ni. Salah macam ni. Buat undang-undang. Nah, saya sebut. Memang fitnah zaman ni. Fitnah gila. Saya duk tunggu je ni. Tunggu apa? Tunggu je. Siapa nak datang. Asal bunyi kata, kita cakap macam ni. Salah ni. Saya tunggu je. Tak tahu apa. Tunggu je lah. Apa yang kita sepatutnya kena cakap. Saya nak kata apa? Boleh buktikan orang ni. Keliling kita apa ramai. Bukan sikit. Bekas yang kena kuarantin pun ada orang ramai keliling. Kat kita ni pun ada orang ramai. Kena 2 bulan itu. 2 bulan. 2 bulan. Berapa kali swab? 11 kali kena swab. Kembang hidung. Mobi masa itu. 11 kali kena swab. Saja saya tanya saja soalan itu, tak melawak mengambil je kan. Tambah pula fatwa pula apa ni? Swab tak batal puasa. Padahal dolok sampai batin. Pasal apa? Pasal bukan kenyang. Kau kepala otak apa lagi? Mana? Gila-gila orang ni. Entah apa ya, syariat apa yang dia ajar saya tak tahu. Kalau menghukumkan benda yang batal tu tak batal bermasalah. Sekalipun katalah ada mazhab lain kata tak batal lah tuan. Tapi kaedah kita batal. Dia kata tak batal. Salah besar, disiplin ilmu langgar tu namanya. Nah, kalau jumpa Dajjal esok, memang Dajjal tak payah tahu apa-apa, tak payah mengaku Tuhan. Gedik-gedik dia mengaku Tuhan siap dah. Tambah pula, dia bukan rujuk pada ahli ulama tu guru kita yang besar-besar. Dia kata pakar dia siapa? Pakar dia orang kafir. Pakar dia memang Yahudi. Apa? Freemason. Gila punya. Kata macam mana? Semak. Satu kita disuruh semak. Berhati. Bukan di atas siapa orang cakap macam ni. Pakai telan hidup-hidup. Kita disuruh jadi berakai. Bak lain mana pula berakai? Tapi kena bak agama macam ni, nak pergi faham elok-elok agama ni macam tak ada akal. Mudah-mudahan tak nak bagi akal sempurna bagi dia. Hadan Allah ila siratal mustaqim. Tu cerita bak Dajjal sikit. Selesai tu. Jadi bak Dajjal tu mengaku Dajjal tu Tuhan pasal dapat makanan. Kaedah kita tidak. Yang orang beriman esok macam mana? Waktu memang ada hadis sebut, kalau kita belajar bab hadis, orang yang beriman ni bila Dajjal datang esok memang susah bayang tengok. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Dengar elok ayat tu. Nak bayang pun kita tak tahu pasal tak pernah kena kan. Tapi takkan tak tahu. Kalau hujan kita 3 hari 3 malam macam. Tu pun dah tak kerti nak buat apa dah nak. Hujan. Kalau sebut bencana yang kena ke orang kafir zaman tu, fa amma adun fa uhliku birihin. Kaum Ad, orang Ta'ala hancurkan dia macam mana? Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Sab'a layalin, 7 malam, thamaniyata ayyam, 8 hari,
8 hari 7 malam, tak reti-reti, ribut, taufan. Sab'a layali wa samaniyat ayyam, 8 hari 7 malam. Saja bunyi gitu kan, nak cerita ribut ni. Sakharaha alaihim sab'a layali wa samaniyat ayyamin khusuma, berterusan ni. Fataral qauma fiha sar'a, kamu akan lihat mayat-mayat bergelibangan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, macam mana pokok-pokok kurma tumbang kena tiup ribut tu. Macam kita sawit ni, kalau bayang ribut 8 hari 7 malam macam mana? Pokoknya apa tu? Ya, tu pasal pernah tengok dokumentasi ada tunjuk ribut taufan tu. Bukan 3 saat, bukan 30 saat. 8 malam, 8 hari 7 malam. Sab'a layalin wa samaniyat ayyam. Sawit ni 8 malam, 8 hari. Tadi saya bunyi tu nak tunjukkan kata tu suasana dia. Hancur. Yang tu dia bagi kaum yang langgar Nabi Rasul. Ni tak adalah bukan ribut, tapi bayang tengok 365 hari, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Kalau sejuk tu tak tahulah kan. Yang kata pemanas sejuk, nak kena duduk sebelah api sedia. Macam mana ni yang penderitaan tu? Itu kalau duduk yang kena sejuk, kalau kena panas 6 bulan siang macam mana? Habis ayo ada tak ada. Untuk orang beriman ni macam mana nak bertahan? Tak ada jalan lain lah. Dajjal masa tu dia datang. Nino. Saja dah bunyi itu sekian. Apa? Bantuan makanan. Orang beriman macam mana? Kau bawa lah makanan apa pun. Tak terusik aku. La ilaha illallah. Dajjal datang bawa makanan. Itu Dajjal datang bawa makanan. Ini apa? Dajjal sebelum Dajjal. Bawa apa? Kami bawa ubat-ubatan. Jangan kau. Saya cakap ni kasar saja lah. Renuh tengok. Wajib kita renuh. Memang zaman fitnah lah ni. Bila dia ada ejen Dajjal esok, dia ada ejen Dajjal. Ni Dajjal sebelum Dajjal pun dia ada ejen Dajjal juga. Ada. Dah jadi Dajjal, ejen Dajjal ni pun bukan orang kafir. Orang Islam kita. Orang Islam yang kepala otak dia macam Dajjal tu. Kasar sikit. Sekali lagi ayat tu. Apa dia masuk tu, faham lah. Dengar. Kalau orang tak faham tu. Orang faham lama dah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Itu kalau saya sebut dia, yang tu orang yang kena uji ni. Yang kita tengok kata-kata orang Islam ni, tak ada kena uji apa-apa pun. Memang mengaji pun tidak, taat pun tidak, ke masjid pun tidak, sembahyang pun tidak, taat pun tidak, jumpa tok guru pun tidak, nak menuntut ilmu pun tidak. Tak ada apa-apa dah. Duk kira makan, minum, kerja, cari duit atau benda. Tak ada dah. Dah lama dah kena fitnah Dajjal. Dah lama dah ikut setan. Dah lama dah jadi setan. Apa ramai? Ada Allah. Wajib berenung kita. Satu kita orang taklah takdir yang kita duduk tempat mengaji, boleh belajar, boleh faham, boleh taat. Satu hal. Tu pun jaga tak? Apa dia? Masih dalam keadaan fitnah lagi. Pasal apa? Pasal taat zahir belum selesai lagi kita punya tuntutan fardu ain. Tuntutan zahir belum. Pasal iman dia buat hati, buat tasdik, buat yakin, nak sedar hati. Hati sanubari tu mesti sedar Allah Taala ni. Allah bagi hidup aku. Allah bagi hidup aku. Tak ada yang jadikan siang malam ni melainkan Allah. Dia yang tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Siang ke malam, malam ke siang. Kita pun tambah tak boleh nak bergerak apa ni. Duk tengok itu jelah. Siang malam tengok bini, anak, suami. Masuk bilik dapur. Kita ni ada juga ruang nak bergerak. Ada orang yang duduk rumah flat apa, duduk kondominium ke, duduk apa rumah teres tu, nak keluar rumah tadi PKPD bubuh kawat pula.
Keluar je, masuk, 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 masuk. Apa nak buat? Tetap tauhid masih ada, iman masih ada, zikir masih ada, selawat atas Nabi masih ada. Ada orang masa lapang tu ada, tapi tak ada benda ni, dia tak tahu nak buat apa. Boring lah, tak tahu nak buat apa. Habis-habis dia ambil apa? Dia ambil benda fitnah ni. Ini benda fitnah. Benda fitnah. Kalau yang tu dengan sebab tu dapat takwa, alhamdulillah. Pasal dia sama je, dia atas chances, apa nak sebut, pilihan ni orang tak beri. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Oh, it's up to you whether which way, which path you want to choose. Imma syakiran wa imma kafura, jalan syukur ataupun jalan kufur. Jadi jalan muslim, mukmin ataupun jalan sebaliknya. Alhamdulillah. Baik. Kesana sikitlah. Hadaan Allah. Babnya ni memang kita banyak doa kita minta Allah Ta'ala apa letak iman kita tu yang ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Memang kena minta. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa hsyurna bil iman. Besar sekali ahyina bil iman. Macam mana ahyina bil iman ni? Mesti ilmu iman tu kena belajar. Kalau ilmu iman tak belajar, macam mana nak dapat iman? Ilmu iman apa? Besar dia, la ilaha illallah. Wajib mengaji secepat mungkin untuk faham la ilaha illallah tu. Nak faham Allah ni ilah. Macam mana? Ni walaupun tak boleh keluar, tak boleh siam, tak boleh bergerak apa, tetap boleh nampak matahari. Juga yang nampak matahari, ada yang kena kurung, tak nampak matahari, bulan, bintang apa langsung. Jam aja boleh tengok, tak nampak siang malam, tetap la ilaha. Walaupun zuhur, walaupun siang, walaupun malam, tetap walaupun tak nampak siang malam tu suasana macam mana, pasal duduk bilik gelap, ada aircon, lampu berkurung, tetap yakin kita Allah dia yang berjalan dengan kita, dia yang bagi siang malam walaupun tak nampak siang malam. Kenal apa suasana yang ada, tetap kenal lagi siapa yang menguruskan kat kita semua ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zaman kita ni kena nisbah doa, amal. Nampak macam biasa ya, tapi sebenarnya huru-hara dalam bab-bab akidah. Nauzubillah. Hadanallah ila siratal Antara jadi kufur lagi, dia niat hendak jadi kufur, nak jadi kafir, nak jadi kafir sebentar, kemudian ia hendak kembali kepada Islam. Jadi kafir sebentar. Ada kes-kes macam tu lah. Contoh macam mana? Pergi majlis agama tak dapat bantuan. Isi borang pun jenuh. Apa syarat nak pergi dapat bantuan? Pergi kerja. Khabar je. Awak susah, ya susah. Kena syarat macam ni. Jesus is son of God. Kau sebut je macam tu. I give you some money. 300 ringgit. You come, I give you 300 ringgit. But you must say this, apa? Jesus is son of God. Sebut. No need to apa dalam hati masing-masing. Apa? Just say it from your mouth. Say it. Kawan pun, Jesus son of God. Dapat duit. Nak bagi faham tu, darurat dah. Bukan darurat untuk sebut son of God. Satu masa dulu saya teringat, hampir lama dah, dalam 3-4 tahun yang lepas, ada sahabat-sahabat saya belah Kedah ni, ada band-band missionary datang masuk, tapi dia orang tak kenal missionary. Bukan missionary Kristian ni, tapi dayah orang kafir ni kan. Dia orang pun tak kenal, dia orang tak tahu, tapi saya tahu dah tu. Dia orang kebetulan lah ditakdirkan oleh orang Ta'ala, dia orang main tanya saya. Ada satu kumpulan ni bagi bantuan beras apa, tapi syarat nak dapat bagi bantuan makanan ni, dia bagi susu, barang-barang ni bagi pula benda-benda berkualiti, benda mahal. Beras pun grade A, susu, tepung, untuk dia bagi duit lagi. Syarat dia kena sebut satu kataan. Tapi dia orang tak tahu kataan tu apa. Apa dia? Omi Tofo. Kena sebut Omi Tofo. Itulah, tak tahu orang datang. Syarat dia sebut tu je.
Saya dengar tu, wish, Omitofo. Saya pun bukan kerti bahasa Siam, bahasa Cina apa kan. Tapi saya pernah dengar perkataan tu, kata apa? Tengok cerita-cerita Cina, cerita kungfu. Saya kecil-kecil dulu, tak kecil lah, sekolah menengah je lah kan. Suka tengok cerita kungfu kan. Cerita Shaolin tu. Dan cerita, kalau duduk dekat tokong itu duduk belajar. Tu yang memang saya minat pun. Saya pun memang try tubuh tengok, saya balas aku ni. Sagi dia punya ketua Sami dia datang pakai dengan jubah dengan jenggot panjang tu, dengan jubah merah dia tu kan, pegang tasbih besar-besar tu, Omitofo. Tu maksudnya kata Buddha lah, perkataan Buddha lah kan, hormat Buddha apa dah, saya pun tak tengok terjemah dia apa. Tapi kena sebut perkataan tu, dia orang pun tak tahu apa-apa, sebut je, tak kenal apa-apa pun, Buddha tak Buddha apa, tak kenal apa pun. Tapi dapat bantuan. Kaedah kita macam mana? Walaupun kau bagi bantuan, walaupun bagi RM1 macam mana, semata-mata sebut kalimah yang kita walaupun tak tahu apa-apa macam mana, walaupun tak niat apa-apa, kaedah dia haram ambil. Maksud apa? Pasal perkataan tu adalah perkataan kufur. Perkataan kufur tu. Apa daruratnya nak ambil? Apa daruratnya nak ambil dengan sebab pupuk perkataan tu? Bukan ada pun Omitofo, ada apa? Omitofo. Ada apa? Tak. Saya bagi sebut ni pasal contoh ya, kan. Keadaan macam mana? Tak ada pasal nak sebut kalimah tu. Omitofo apa macam seolah-olah macam Buddha ni Tuhan lah. Macam tu lah bahasa dia. Omitofo ni. Macam kita sebut Allahu Akbar. Dia Omitofo. Kalau macam orang Kristian lalu disebut Jesus. Dia apa sebut Jesus Christ. Alhamdulillah. Yang tu yang antara jadi kufur apa? Nak jadi kafir sebentar je, kemudian balik pada Islam, nasi jadi kafir. Masa tu juga jadi kafir. Apatah lagi dia dah jadi kafir, satu hal apa? Dia tak tahu pula macam mana nak jadi Islam balik. Tak tahu macam mana nak nak taubat daripada kufur tu, dan dia tak tahu pun yang tu adalah kufur, macam mana dia nak taubat. Satu antara bab kita faham ni, masalah umat ni apa dia? Masalah dosa. Dosa hukum, dosa biasa, baik dosa besar, dosa kecil, satu hal. Dosa tu hal. Kita bicara ni bukan bab dosa, ni bab kufur. Ada orang umat kita ni sampai tak reti dia mana kufur. Dengan kufur tu nak balik pada Islam kena syahadah lain, dengan rukun dan syarat dia mesti faham. La ilaha illallah, isbatkan Allah ni sebagai ilah. Dengan apa dan syarat dia. Berapa ramai orang yang faham yang ni kufur, nak Islam balik mesti mengucap. Mesti mati atas iman yang betul lo. Mati dalam keadaan macam tu. Berapa ramai yang faham macam tu. Berapa ramai yang ada ilmu untuk refresh balik iman. Sebut la ilaha illallah, fresh iman kita balik ke Allah Ta'ala. Berapa orang yang ada ilmu dan faham macam tu. Di zaman kita lah ni, fitnah besar. Antaranya, ni fitnah tak ada ilmu tentang akidah. Tak ada ilmu macam mana nak refresh iman. Na'udzubillah. Kalau kita renung perhati tu, takut kita dengar kan? Itu kalau andai kata zaman sahabat tu panjang umur duduk zaman kita lah ni, saya rasa pada dia dajjal lah. Pasal dia kenal sungguh apa yang duk berlaku kan. Allahu Akbar. Saya suruh ni ngomong dulu rumah saya. Tahu lah nak sebut lagi. Atau ia satu orang ni i'tiqad dan dia berkata Nabi Isa tu agama Kristian. Ya. Agama Nabi Isa bukan agama Kristian. Nabi Isa agama Islam. Agama Islam. Tuhan dia Allah, dia kata wa inni rasulullahi ilaikum. Aku ni lah utusan Allah ke kamu. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya. Aku benarkan apa yang kitab yang telah diutuskan di hadapan kamu, itu kitab Taurat tu. Aku ni bawa Injil ni. Dan ke depan pula ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, selepas daripada aku nanti
Selepas daripada aku ni nanti akan datang satu orang Nabi Rasul nama Ahmad. Salah satu nama Rasulullah. Sebutlah dalam Injil. Ya. Jadi dia kata Nabi Isa tu adalah Nabi Kristian kufur. Nabi Isa adalah Nabi yang agama di Islam. Dia lah macam mana kita faham Muhammad Rasulullah, Nabi Isa juga adalah Rasulullah. Satu jaga sikit macam ni. Nabi Isa agama Islam. Untuk Jesus macam mana? Kita tak diajar sebut dengan perkataan Jesus. We love Jesus. Istilah Jesus dia akan memahamkan version Kristiannya. No. Kita bukan we love Jesus, we love Isa. Bukan saja we love Isa. Kita beriman dengan Nabi Isa. Dia lah Nabiullah, Rasulullah. Salah seorang daripada ulul azmi. Nabi Isa. Nabi Isa bukan Kristian. Satu ada tahun lepas kan? Tahun lepas apa? 2 tahun lepas kan? Pelajar-pelajar tu, ustaz tu. Duk kempen apa? Kempen We Love Jesus. Konon atas misi dakwah. Bahaya. Saya kata bahaya tu pasal dia menggunakan bahasa-bahasa atau versi Kristian. Jesus tu. Tak. Salah. Dengan bangganya we love Jesus, we love Jesus. Hebat, dia salah. Tahan kereta. Pelajar digunakan untuk sebarkan benda macam tu. Apa masalah ni? Pakai tudung tu ni. Pakai tudung, pakai kopiah. Apa masalah ni? Dia dah tak faham dah. Orang kata apa? Sepadan Islam kufur tu tak faham lah. Dia tak kerti lah. Zaman kita lah ni sampai tahap macam ni lah. Sampai bodoh dia tak faham bab-bab mana jadi murtad, mana jadi kufur, tak jadi kufur tu hak mana. Satu dalam buku-buku sejarah kita, zaman saya pun rasa dalam buku sejarah tulis macam ni. Apa dia? Nabi Isa mati disalib. Tuan-tuan saya tak jumpa, saya tak tahu. Zaman saya kalau dalam buku teks tulis itu. Nabi Isa mati disalib. Dalam teks tulis itu. Saya masa zaman tu saya pergi masjid, saya pergi surau dah mengaji dah. Dan memang ada guru-guru yang dah ajar betul. Salah tu kita sebut Nabi Isa mati disalib. Nabi Isa mengikut kaedah kita, Nabi Isa bukan mati disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bar rafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa diangkat ke langit. Bukan dibunuh, bukan disalib. Tak. Nabi Isa bukan disalib. Faham Nabi Isa salib ni fahaman Kristian. Mengiktiraf Nabi Isa mati disalib, dibunuh, kufur. Pasal against Quran, bertentangan dengan Quran, opposite dengan Quran. Ataupun dia kata Nabi Isa ni agama Nasrani. Tak. Semua Nabi Rasul yang Allah Ta'ala utus, kita beriman dengan 25 sedarai Nabi Rasul yang ada dalam Quran tu, semuanya adalah hanifan musliman, mu'minan. Beragama ni tak ada seorang pun Nabi yang atas nama Kristian ke, Yahudi ke, Nasrani ke, tak ada nama langsung. Hatta antara yang ditohmah agama selain pada Islam kepada Nabi dan Rasul adalah Nabi Ibrahim. Datang Quran turun, Allah Ta'ala kata apa? Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Dia orang kata Nabi Ibrahim ni adalah agama Yahudi, ada yang kata agama Nasrani. Tak, orang Ta'ala kata turun Quran khas menafikan perkara tu. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim ni bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia hanifan muslimah. Semua Nabi Rasul kita wajib berpegang dan itikad Nabi Rasul semuanya adalah agama dia Islam. Jangan silap. Jangan kata Nabi Muhammad bawa agama Islam, Nabi Isa bawa agama Kristian, Nabi Musa bawa agama Yahudi. Tak. Semua perkataan kufur tu. Pasal semua Nabi Rasul bawa agama Islam. Menafikan Islam daripada Nabi Isa, kata Nasrani, kata dia Kristian, jadi kafir orang tu. Alhamdulillah. Atau dia taraddud, bahasa taraddud, bahasa lain, ataupun dia ragu, datang syak,
pada imannya, pada iman dia. Allah ni ada ke tak ada? Jibril ni betul tak betul lah, orang tak wahyu. Kena silap orang. Patutnya bagi kat Nabi, patutnya bagi kat Sayyidina Ali, silap bagi kat Nabi Muhammad. Kau silap bab iman yang sepatutnya kena iman, masalah. Satu bab iman ni kena mengaji elok dengan version yang betul, silibus yang betul daripada orang yang betul. Mengaji bab iman daripada orang yang sewil lah kita. Na'udzubillah. Satu pastikan dengan siapa kita berguru bab akidah. Belajar agama, belajar Islam, belajar daripada guru kita siapa. Dua ambil elok. Belajar daripada Wahabi jadi Wahabi. Jaga elok. Belajar agama Islam daripada buku teks. Nabi Isa mati disalib. Mampulah kau. Ya. Mesti ambil version daripada ulama-ulama kita, ulama-ulama yang betul. Zaman-zaman dah ni, ustaz-ustaz moden ni jaga-jagalah, hati-hati lah sikit kan. Hati-hati lah. Nak sebut macam mana? Memang terpaksa. Kita ni nak tak nak, suka tak suka, kita belajar dalam kita awal-awal baku iman itu apa dia? Wajib atas kita menuntut ilmu kena kenal kaca dan permata. Wajib kenal. Macam mana kita kena kenal orang yang mana Muslim, mana mukmin, mana Islam, mana kafir, mana taat, mana salih, mana talih, mana lelaki, mana perempuan, mana kaya, mana miskin. Itu kena kenal. Mana yang istilahnya kita boleh pakai, tak boleh pakai. Barang yang kena tahu yang original, yang fake macam mana. Apatah lagi iman kena kenal, mana iman apa dia kufur. Itu bahasa mudah ni kena kenal kaca dan permata. Para ulama kita, tutup guru kita, orang tua kita dulu gunakan bahasa kaca dan permata siapa? Pasal dia ada terkecoh, ada kecohan situ sampai kaca kena nampak lagi cantik daripada permata. Ya. Betul. Berapa ramai zaman ni orang sangka yang ni permata padahal dia kaca. Berapa ramai duk sangka yang ni lah ustaz, yang ni lah tempat kita berpegang, ni mufti. Oh kasar dia. Bubuh je lah. Ni mufti, ni orang pejabat agama, ni penceramah selebriti. Yang ni terkenal. Ini PU, ni imam muda. Tu. Macam mana? Orang sangka yang ni adalah kaca permata. Padahal kaca. Juga. Zaman kita memang zaman fitnah besar tu. Tambah pula ada ustaz macam ni yang tambah masalah. Orang yang ditimbul dan highlightkan ada masalah, semua orang ada agama. Semua orang agama. Tu imam ni, al-hafiz ni, ustaz macam ni, PU macam ni, imam muda macam ni. Pening tu dengar. Jadi orang agama ni semua di-highlightkan semua sifat-sifat buruk-buruk, jahat-jahat. Zaman kita zaman fitnah, zaman lain. Allah. Dia taradud pada imannya, ya. Maksudnya ragu pada imannya, yakni sekali ingat percaya, sekali ingat tak percaya. Sekali-sekali aku ni nak teruskan Islam ke tak teruskan Islam. Tambah pula isi borang ni, aku nak IC ni nak tulis agama apa. Tambah pula pejabat pendaftaran tanya esok kan. Pasal IC my kid tak ada agama. Umur 18, lepas pada buat IC umur 12, umur 18 esok dia tanya agama apa. Zaman lalu tak tanya pasal dia tengok kita muka Islam, dia tulis agama Islam je. Tak mustahil satu masa esok bila umur 18 tu nak buat IC esok, dia akan tanya dengan pasti tau, awak nak pilih agama apa? Agama Islam, agama Kristian, pilih. Memang mak bapak awak Islam, tapi awak bukan mestinya agama Islam. Kita akan terfitnah macam tu. Dengar saya sebut, saya bukan tengok gaya tu memang akan jadi fitnahnya tu esok. Pasal bila dah tak tulis agama Islam ni, dia tak akan continuously atas nama Islam tu dalam IC. Seorang anak pun tak tulis lah ni. Seorang anak agama kanak-kanak tu tak tulis. Agama bapa Islam, agama mak Islam, agama kanak-kanak tak ada. Kalau dulu anak tu apa agama Islam, Islam siap dah. Sekarang tak ada. Serta agama pada anak tak ada. My kid, serta agama my kid tu. My kid, anak saya tu. Anak kita tu tak ada serta agama ni, tak ada, kosong, tak ada ruang agama. Umur 18 esok, dan tak mustahil untuk masa tu esok baru ditanya, awak nak pilih agama apa ni, nak tulis dalam IC awak. Dia pun Kristian pun Kristian lah, okey lah, masing-masing semua nak jalan yang sama, yang penting akhlak baik. Dengan bangganya tulis awak baik, awak nak pilih agama Islam, okey, nak agama Kristian ya, kita pilih.
okey, attack. Suruh semak nanti. Cuba betul tak semua dalam IC? Betul tak? Maklumat. Betul? Okey, proceed, sign. Okey. Cari. Okey, tunggu sejam kita bagi IC. Tak mustahil lah mana saya sebut. Anak muda pula jenis memang tak punya agama. Pada dia agama ni sama je. Yang penting kita kan rakyat Malaysia kan. Kita kan rakyat Malaysia kan. Yang penting kita satu. Tu zaman tu lah. Nak sebut tu. Malaysia. Hiduplah tengok apa? Tengok ada aturan agama. Wajib umur berapa? Umur 78 tak apalah. 78. Umur 78 ni umur 18 ni saya cerita ni. 60 tahun dulu. Tu pun dulu pun memang tulis. Kita punya surat beranak pun memang tulis agama. Nah ni tak ada, surat beranak tak ada. Kita tengok surat beranak tu. Tunjuk macam Allah ni tak ada pen Baik. Jadi sekali ingat macam percaya, sekali ingat macam tak percaya je. Tapi tiada jadi kafir, was-was yakni terlintas serta dia tidak mahu. Satu kaedah, kalau hanya datang was-was, kita tak layan was-was tu, tak sampai jadi ragu. Maksudnya dia hanya ada istilah khatir, ada lintasan aja. Apa lagi istilahnya? Ada terhayal nak jadi macam ni. Terhayal, terlintas, terbayang, datang gangguan, itulah bahasa-bahasa dia untuk tak terima Islam, tak terima ajaran Islam, ataupun tang malaikat, tang Quran, betul ke Quran ni wahyu, betul ke Allah Ta'ala takdir dah kita semua macam ni. Mai semua gangguan-gangguan ni memang kena lintasan hati datang, terhayal datang, macam-macam datang ni, macam mana? Subhanallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sepatutnya upaya kita mesti macam tu. Hatta kita lah ni yang duduk semayang ni pun kadang-kadang datang-datang gangguan macam-macam ni. Tuan-tuan tak apalah, semua wali-wali dah lepas dah paras tu. Tuan-tuan saya tak tahu. Satu kita tengok ada orang kena kejap pendirian macam ni, kejap pendirian macam ni. Apa masalah dia? Masalah ni lah, masalah gangguan lah. Kena tekanan macam ni cakap macam ni, kena tekanan macam ni cakap macam ni. Kita pasal tak kena tekanan, dia tu relax je. Saya ni pun tekanan tak ada lah kan. Bahkan menunggu je ni. Pasal bunyi ni macam memang nak menekan. Memang nak menekan. Orang lain tolong risau untuk saya lebih lah. Saya pun tak risau. Orang lain risau untuk saya. Saya tanya admin saya. Kat saya pun ada orang tanya. Saya orang rumah risau dah. Anak-anak risau dah. Ya abah ni cakap macam ni, abah cakap macam ni. Janganlah bagi suruh abah macam ni. Umi cakap lah. Jangan bagi abah cakap macam ni. Awak bubuh je. Anak risau lebih. Anak risau, bini risau. Slow-slow lah sikit tadi. Slow-slow. Dia kata kena tak layak pun, dia kata nak nasihat. Dia pun tahu lagi kita barang lagi. Kau cakap apa ni? Dia tahu barangan kita macam mana. Benda ni nak kena cakap, siapa lagi nak cakap? Imam Ahmad bin Hanbal pun kena seksa, kena pukul. Imam Syafi'i pun kena pukul. Ulama-ulama kita besar-besar semua kena seksa. Pasal tak ikut pemerintah. Bahasa dia macam tu lah. Kita taklah nak cabar supaya pemerintah seksa kita. Tidak lah. Tapi nak kata, memang macam tu dah. Kalau kau jadi lembu cucuk hidung, memang tak ada masalah. Relax. Dia akan bagi ganjaran demi ganjaran, ganjaran demi ganjaran. Lama jadi menteri, jadi duta ke apa. Memang dia akan bagi ganjaran besar-besar tu. Siapa? Kau tak usik rasa. Tak usik langsung hidung dia. Engkau yang kena tarik hidung. Kita ni tak bangkang. Nak bubuh tali pun aku tak bubuh. Kat hidung, kat tengkuk tak ada pasal sama sekali. Nak ni dulu. Yang tu lah. Apa ni dulu. Tak. Habis-habis tidak. Mai sini soal jawab dengan aku dulu. Soal jawab dulu. Soal jawab dulu lah. Masuk mahkamah pun soal jawab dulu. Nak pergi hukum nak kan. Masuk mahkamah soal jawab dulu lah. Jadi kalau ada lintasan-lintasan apa khatir apa semua dalam hati ni macam mana? Buang, cik. Syuh. Auzubillahi minasyaitanir. Ya Allah, pelihara aku daripada syaitan yang rajam. Ya Allah, peliharalah aku daripada kejahatan nafsu aku ni yang cenderung nak buat benda jahat macam ni. Astagfirullah. La ilaha. Inilah nama mujahadah, inilah nama dia
lawan nafsu. Nafsu kita pula bukan mutmainnah, nafsu kita semua amarah, semua mulhimah, lawamah. Tambah yang amarah ni, jahatnya nafsu kita ni. Bagi nak kenal nafsu pula tuan. Jahat kita ni. Bila kita faham siapa kita, siapa musuh kita, nafsu, syaitan, ni dajjal, fitnah dajjal ni, insya-Allah mudah Allah Taala pelihara kita. Pasal bab-bab ni lah yang kita kena mengaji, kita kena belajar untuk pelihara. Pasal ni ya jalan pelihara iman. Tambah zaman kita lah ni, fitnah dia kita tak sedar benda tu fitnah. Sebut. Fitnah ni kalau memang kita sedar dia ialah fitnah, tak ada masalah. Macam mana kalau contoh fitnah tu, are you Muslim? I kill you. You say you as a Christian, you are Christian, I kill you. Itu memang senang sangat nak kenal fitnah macam tu lah. Fitnah zaman lah ni, orang tak kenal apa yang ada pada dia itu adalah fitnah. Pada dia, dia adalah hak. Orang ni batil, padahal dia dah terfitnah. Yang batil tu, dia dah ikut benda batil, tapi dia rasa dia adalah hak. Ni zaman lah ni. Yang tu yang panggil fitnah. Panggil fitnah. Pasal orang yang dalam keadaan sesat, orang yang dalam keadaan salah, dia tak rasa dia sesat dan salah. Itu masalah kita. Kalau memang kenal sesat dan salah, senang taubat, habis semua jadi baik. Tapi masalahnya tak rasa yang kita duk sesat dan salah tu kita sesat dan salah. Tapi duk rasa kita di atas hak, orang lain yang tak serupa macam kita itulah sesat dan salah. Padahal dia dalam keadaan sesat dan salah. Yang tu yang saya kata, kena kenal betul-betul, mengaji bagi kenal, bagi faham elok kaca dan permata ni macam mana. Tentu bab zaman dah ni memang nak boleh ada parameter, ada kayu ukur untuk kenal kaca permata ni. Siapa yang dapat ni memang dapat satu benda yang bertuah, satu benda yang sangat berharga dalam hidup. Mudah-mudahan tak nak bagi kita kaca permata ni, jauhkan kita daripada kaca yang disangka permata tu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tak nak pelihara kita. Amin. Jadi kalau was-was yang tak ada terlintas dalam hati, tak ada pakai dalam hati, terlintas ni dia tak pakai pun. Tak pakai tu hal, tapi di atas prinsip dia ajar, guru kita ajar apa? Main was-was baik dalam bab dosa, baik dalam bab rosak akidah ni, macam mana? Porah. Pergilah amantu billahi wa rasulih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Main lintasan itu astaghfirullahalazim. Allah la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbul Alamin, la ilaha illa anta. Itu yang disuruh kita baca, zikir, wirid, apa, baca Quran, selawat, siapa? Yang ni je penyembuh hati kita zaman lah ni. Tak ada lain. Dengar kuliah, baca amalan, zikir, selawat, wirid. Yang ni je ubat sembuh kita. Tak ada lain. Tak ada ubat zaman lah ni. Lepas tu kalau lapar esok zaman Dajjal, ubat dia apa? La ilaha illallah. Sabit aku nak mengaku Tuhan dengan sebab tu, nak mengaku Tuhan kepada Dajjal. Dengan sebab tu aku dapat makanan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Biar aku tak makan apa, biar aku mati tak apa. Nak mengaku Dajjal sebagai Tuhan. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Cuma jangan tak tahu, sagi anak orang ingat, abah lapar. Bini pula, abang, anak kita lapar ni. Mengaku je lah bang, dapat juga makanan, tapi dalam hati kita tetap Allah sebagai Tuhan. Tapi anak lapar ni, abah lapar, nak roti gardenia. Contohlah kan. Saya melawak tu menyambi, sorry sikit lah, cerita benda serius tapi melawak lah menyambi tu. Nak roti gardenia, nak Twiggies kan. Saya antara saya makan tu lah kan. Tak, roti lain tak main lah. Ambil lah yang apa, bukan Faiz Bukhari, apa tu, apa Said Bukhari. Said Faiz Bukhari lain. Apa cerita ni? Bini pun macam tu, abang, saya lapar ni bang. Berapa hari lagi kita nak puasa? Dah seminggu tak makan, dah minum air saja. Semua bekalan kita dah habis. Macam mana? Kita pun
Band datang tu, miu, 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 miu. Bekalan makanan. Nak tak nak, fikir 3-4 kali. Habis-habis, keluar, tahan. Apa? Ada makanan. Boleh injek, tapi Dajjal tu Tuhan. Baik, tunggu sekejap. Cicik buka. Wah. Alhamdulillah. Tak terasa fitnah tu. Bahkan dapat makanan tu alhamdulillah. Tapi Dajjal Tuhan. Duk dapat macam-macam bekalan, dapat ubatan apa, alhamdulillah. Duk alhamdulillah, padahal duk ambil itu setan. Tak dibenarkan Tuhan. Tapi alhamdulillah. Duk dapat duk judi, duk arak, duk riba macam ni, salah macam ni. Alhamdulillah, orang Taala bagi rezeki dekat kita hari ni. Tapi dapat semua benda-benda haram. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, apa dia? Saya jadi Johan, apa dia? Pelakon wanita seksi terbaik. Bismillah, alhamdulillah. Pelakon wanita seksi terbaik. Pelakon jantan galak terbaik. Bubuh je kan, saya bagi contoh tu kan. Pelakon jantan galak terbaik. Dengan lafaz bismillah, alhamdulillah saya dapat anugerah ni. Ini berkat didikan guru-guru saya dan terima kasih pada mak ayah saya. Ini menyebabkan saya tahu duduk tahap ni. Anugerah apa? Jantan galak terbaik. Alhamdulillah. Pemenang Ratu Cantik Malaysia, Miss Malaysia. Alhamdulillah, syukur saya menjadi Ratu Tercantik Malaysia. Untuk upgradekan supaya saya boleh jadi Ratu Miss Universe, Miss Universe from Malaysia. Alhamdulillah. Dapat Miss Universe ni from Malaysia ni, sujud syukur masa tu. Kepala otak kan. Kita punya fitnah zaman ni bukan sikit-sikit tu. Main bola shoot goal macam mana, seluar pendek tu macam mana. Sujud. Wah. Kalau Kristian dia lagi. Macam mana? Orang Islam macam mana? Shoot goal lagi. Macam mana? Sujud terus. Wah, macam mana? Alhamdulillah. Gusti pakai seluar pendek macam mana? Pupuk menang. Wah, alhamdulillah. Orang lain tak tahu. Orang lain saya tak tahu. Saudara saya tengok. Kata pakai seluar pendek tu. Menang tu bagi satu pukulan je, knockout tu. 1, 2, 3. Angkat lembek, wah, menang. Wah, alhamdulillah, sujud. Seluar pendek. Kadang-kadang kan bila nak masuk heavyweight, lightweight kan, dia kena duduk atas timbang tu. Kena buka sependa tu. Kan? Memang kena buka kan. Saya pun tak tahu, saya baru tahu je tu. Kena buka sependa tu. Baik lelaki, baik perempuan. Buka sependa tu. Tak adalah, ada tuala lah duduk depan. Tapi yang duduk depan tak nampak, yang tepi ni. Macam itulah kopek. Nak jadi orang masyhur masuk peringkat dunia, itulah syarat dia. Tidaklah awak nak masuk Gusti tu. Tidaklah. Tapi yang masuk tempat-tempat macam tu orang Islam kita lah. Kalau zaman saya dulu apa, kawan tu hidup mati, hidup lagi kot kan. Bukan skandal je. Itu lain. Masalah Allah satu hal. Nak cerita pada dia tak ada masalah. Kau sekarang kau dia taubat kan. Taubat pun jadi pelakon. Na'udzubillah. Dia jadi fitrah ni itulah, jadi Allah. Fitrah ni satu nak sebut apa yang mau wawaskan kita tolak.
Nauzubillah, astagfirullah, sudah. Balik semula kepada apa yang sepatutnya kita kena balik. Situ dulu, insya-Allah kita sambung nanti. Atau i'tiqad ada berkata harus ada nabi baru. Nauzubillah. Nauzubillah. Ada soal? Ya. Ya. Dalam pada situasi dunia sekarang, contohnya misal kita nak dapat bantuan contoh rumah ke apa, kena isi borang. Kena isi borang kan. Masuk parti ni, masuk kumpulan ni. Sama saya ngaji tutup guru tak bagi. Tak pasal kita tak diajar berlapak. Itu dah tu kasar lah sikit saya tunjuk ni. Untuk dapatkan benda-benda macam tu. Saya pasal saya guru dah ajar macam tu. Ni kita yang tu saya sebut contoh dapat bantuan, dapat rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu dapat bantuan. Ni bukan dapat bantuan ni. Ni mengajar ni. Memang kita mengajar masjid surau. Saya sebut saya pasal saya mengaji untuk guru ajar yang tu. Pasal tengok Tok Guru pun macam tu. Pasal dia pun macam tu. Tok Guru dia saya buat arwah patih lah. Khas saya sebut guru takmir lah. Guru takmir. Dulu dengan sekarang jauh beza dia punya pengurusan. Dulu guru takmir kita tak tuntut 6 bulan pun. Memang kita mengajar. Tak jadi guru takmir pun memang kita ngajar. Contohlah. Tapi bila dah lulus temulega takmir, dia lantik sebagai guru takmir, dia ada hak kita untuk minta hari apa kita mengajar. Yang ni kita nak letakkan sebagai, yang ni atas nama guru takmir lah. Kalau zaman saya dulu 8 kali boleh minta, dapat 800, sekali tuntut 800. Sebulan 800 lah dia bagi. Boleh minta pun 8 kali je. Tapi nak minta tu kena isi borang. Isi borang. Dulu isi borang ni tu setahun pun kalau dululah, tapi jangan langkah bulan 12 lah. Bulan 11 ni kita buat 11 bulan. Zaman saya dulu awal-awal dulu tak payah boleh tu. Kita pun bukan kaji isi borang. Tak ada pun isi borang pun. Padahal memang aku bukan susah mana pun, tapi dia kenyam je. Tapi dah yang tu syarat dapat duit, kena pula kereta rosak pula, kena duit pula. Memang isi borang. Bagi komputer ya, orang ngerti dah sikit kan. Kita dah set dah. Copy paste jadual apa orang belajar ni. Main satu tahap macam mana? Sampai kena isi borang tu lah. Kena minta sign jawatankuasa, kena minta sign imam, berapa orang hadir. Kena minta sign, habis mengajar kena sign. Pula tu mesti ikut prosedur, tak boleh sign dulu. Tak boleh sign kemudian. Oh letih, saya kata apa? Tak payah. Saya tak jadi guru takmir tu pasal itu lah. Pasal itu lah. Saya nak cerita apa ni? Kalau kita mengajar, guru takmir memang berhak untuk dapatkan habuan yang dia nak janji nak bagi tu, tapi dengan sebab tu gedik-gedik isi borang pergi minta sign Tok Imam, I'm sorry lah. Kalau saya pasal guru dah ajar macam tu. Kalau dulu pun saya tengok arwah Patih dulu, dia borang takmir dia bukan dia isi. Ada orang lain tolong isi untuk dia. Orang lain tolong isi untuk dia. Dia main sign ni. Cukup hari sign. Patih sign. Bukan dia isi. Bukan dia isi. Dia mengajar pun kata dia, sabit nak isi tu nak dapat duit tak ada dah. Ada rezeki ikut lain orang tak nak beri. Tapi pasal ada orang menyanggut nak isi borang dia, saya pun awal-awal dulu bila ada tahap kena isi borang ni, saya malah yang isi borang tu anak rumah saya. Dia isi, tak apalah bang. Dia ambil, dia yang isi. Ada satu ketika tu anak saya yang buat. Tak apa. Suruh anak hari bulan ni abah mengajar macam ni. Saya sampai saya malas nak isi borang. Kenapa? Terpaksa kena minta tuntutan macam tu. Sebelum tu tak ada masalah pun. Sampai belakang ni lagi ketat. Tambahlah ni silibus pula. Syarat ni mesti baca kitab ni. Tak boleh baca kitab Paku Iman ke Parti Paridah, tak boleh. Mesti baca kitab iman. Karangan orang ni macam ni. Mesti belajar macam ni. Mesti baca silibus dia macam ni. Lagi saya tak ngajak. Takkan aku ngajak ni.
kita tahu siapa kita punya yang nak belajar kan. Kita tahulah kitab apa yang kita nak ajar kan. Kasar sikit lah sebab itu kan. Kita pun bukan sehari dua nak ajar. Takkan nak ajar bab solat, batal wudu. Padahal ni semua dah veteran lama-lama dah. Dia belajar zaman dia tadika lagi. Nak upgrade pun takkan nak ajar kitab. Allah hai. Sekarang kena bagi arahan macam tu. Macam ajar sekolah budak-budak tadika. Lagi kalau saya lah, kalau guru takmir, aku tak jadi guru takmir, tak apa dah. Saya nak sebut di atas kita memang berhak dapat tu pun, memanglah jadi lantik pun. Sabik nak isi borang, nak gedik-gedik minta sign, dengan sebab tu nak minta duit, tak ada pasal. Apatah lagi saja-saja tak dapat rumah, tak dapat bantuan rumah, kena isi borang macam ni. Pertubuhan ni pula pening punya pertubuhan, warna jingga ada, warna kelabu ada, warna tek enjin ada. Pertubuhan mau macam ni, sains-sains macam ni, jadi ahli macam ni, layak untuk isi borang. Dengan itu ada keperangkalian besar untuk boleh diterima, dapat bantuan esok untuk dapat rumah peri. Ustaz, ada kesempatan lain Allah Ta'ala bagi, insyaAllah. Kalau memang apa yang diisi itu tak ada masalah dalam agama, dia bukan bab dajjal tadi kan? Bukan dalam bab dajjal, tak ada masalah. Maksudnya kalau benda tu memang isi pun pertubuhan, memang pertubuhan apa, memang pertubuhan agama baik apa, memang sebagai dokumentasi je untuk diambil dokumen itu, tak ada masalah. Pemudah cara ni kalau kata tak mensabitkan masuk dalam kumpulan batil tu, dengan sebab tu kita dapat tu ayat di situ demi sepadan dia. Tak ada masalah untuk isi borang-borang itu. Tapi kalau kena isi borang tertentu, dengan tu barulah kita layak untuk dapat bantuan. Macam mana? Tak payahlah, haraplah pada Tuhan untuk dapat bantuan yang lebih besar. Yang ni tak payahlah atas nama pemudah cara, dengan sebab cara yang batil, esok kita akan bersangkut dengan benda-benda batil lagi banyak daripada apa yang batil lah tu. Hati-hati je lah. Memang kadang-kadang kita dalam situasi mendesak terpaksa isi macam tu kan. Tu yang terdesak ni kadang satu masalah. Dia tak ada cengkaman, tak ada apa-apa ni. Tapi bila mencengkam, satu yang bila mencengkam tu kita akan rasa cengkaman tu, susah ni. Kena buat keputusan. Fikir dulu, renung dulu. Benda yang sepatutnya kena tolak pun kita istikharah dulu lah. Nampak tu dia punya fitnah dia awal-awal situ lah. Sepatutnya benda tu kena tolak, kita istikharah dulu. Ni contoh nak buat Mastercard, buat kad Visa contoh kan, kad Visa apa lagi, kredit kad, tawaran daripada bank ni boleh kredit sampai 100,000. Wow. Tak apalah, saya istikharah dulu nak ambil tak ambil kad, kredit kad sampai 100,000 ni boleh dapat kredit kad sampai 100,000, boleh pakai. Tapi tak apalah, saya istikharah dulu. Istikharah dulu. Dengar saya sebut biji mata itu. Istikharah dulu. Tolak je benda tu. Istikharah pula tak apa. Memang bawa pada benda batil. Itulah sekali lalu lah. Mudah-mudahan ta'ala pelihara kita tu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kama kalimatika wa midad kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala kalimatika wa midad kalimatika kullama dzakaraka dzakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبلادك